Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Mohon maaf, saya tengah betulkan balik sistem apa yang betul. So tuan-tuan dan puan-puan, macam mana? Okey, sihat kita berpuasa. Saya pun dah lost count dah kan. Alright. Malam ke-16. Esok 16. Hari ni lah. Hari ni 16. Hari ke-16. Oh, Nuzul Quran. 16 Okay. Suara macam biasa, slow amat Okay. Suara macam slow ke? Dekat TikTok saya tahu okey. Ni suara dekat ni, dekat online ni. Boleh makin kecil lah. Audio atuk sedap. Kuatkan suara lagi. Okey, ni paling kuat dah ni. Okey. Selamat berpuasa. Terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa kepada semua. Saya lepas saya pakai sistem baru tu, saya macam suara mikrofon saya ni problem. Nampak gayanya mungkin saya kena beli handphone baru. Saya kena beli barulah mikrofon ni kot. Start berpuasa hari Selasa hari tu. Okay. Mic problem. Okay, suara okay, suara slow. Walau tak dengar. Suara slow sangat lah Is. 2 hari lepas mic okay je. Itulah dia. Saya lepas saya buat, saya Google Meet tu yang problem tu. Kan? Lepas saya tahu. I think saya tahu kenapa. Sekejap. Ni Lan, ni nanti tolong potong part ni Lan Kita tak start lagi ni. Sound setting. I think sound setting kot. Sound setting saya, bila saya semalam, hari tu saya ubah sound setting. Saya ubah sound setting saya ni. Jadi bila saya ubah sound setting, dia jadi out sikit. Okay. Choose speaker, volume 100%. Okay. Check 1 2. Audio, mikrofon, center. Alright. Sekarang macam mana? Saya punya sistem rupanya saya siapa punya kerja jatuhkan volume ni. Ayo. 26. Tahu. Saya silap tarikh tadi. 26. Dah, saya dah ubah tarikh tuan-tuan boleh refresh balik benda ini. Saya jadikan mono tu yang suara tu. Okey, LTL Sungai Petani. Yang penting wala on dengar dengan jelas. Clear. Right. Actually setting dia. Kadang-kadang tuan-tuan tu lah, kita salahkan benda ni lah apa, padahal dalam tu yang problem rupanya kan. Kuat gila. Kuat gila lah pula. Baru melantun. Suara okey dah. Better dah. Okey, cantik. Thank you Aini. Baru mantap. Ni suara dengar ni. Tak, rupanya dalam setting. Tahu kenapa saya? Tak tahulah. Dah kuat tu. Okay, suara okay LTL. Ramesh, thank you Isu Tijoh. 6.98 Sing dollar. Thank you. Mesti RM10 tu kot. Thank you. RM10, RM12. Tak tahulah. Suara clear. Walau so touch. Kadang-kadang kesian walau on kan. Ada masalah sikit je walau on. Kan. Kesian walau on. Asyik dia je kena kan. Alright. Apa-apa pun suara tetap walau on tersakiti. Alamak, saya alis sini lah tuan-tuan sebab situ macam tak nampak sangat. Sebab saya alis kat sini semalam. Sebab dia problem dengan audio. Habis sekarang okey lah. Biar pekat tengok walau on. Okay, so insyaAllah so malam ni tuan-tuan tolong share tuan-tuan tolong share, tolong like, tolong subscribe macam biasa. Saya tak tahu ada setting-setting ni. Sekejap Apa nak tekan tadi?
Saya tak tahu tentang setting-setting ni tuan-tuan. Saya kadang-kadang saya main tekan-tekan je. Slow sikit bini duk tidur ni. Yusof, Tayof. Bang Alim, bini Bang Alim, bangun sikit bini Bang Alim. Abang Alim je bini ni. Ramadan Karim, LTL Kuching, Leo Stanley, thank you. Walaupun dah panas, thank you. Thank you. Alright, terima kasih yang dengar dekat TikTok sekarang ni. Tolong share tuan-tuan. Kita ada 15 orang share, thank you. Dia suara pula. Buatlah live lepas bola. Sorry, tak boleh. One Manjung Enterprise. Kalau buat lepas live, orang tidur. So tak apa, kan? Lepas ni boleh tengok. Sambil tengok live saya, tengoklah live yang sepatutnya. Baik, insyaAllah kita terus proceed kepada cerita kita pada malam ni. InsyaAllah. Berkenaan dengan tajuk-tajuk yang kita bawa pada hari ini. Banyak sebenarnya yang kita nak bawakan. Antara lain adalah Dr. Mahathir, sasaran sebenar SPRM, inflasi negara naik 0% lepas SST dilaksanakan. Apa maksud dia? Wan Saiful Wan Jan dapat dana dari syarikat 4 bintang. Baling petrol di KK Mat, patutkah Akmal Salih bertanggungjawab sebabkan pertelingkahan kaum? Penjelasan padu Rafizi jelas. LTL dari Yorkshire. Yorkshire suara LTL 98. Terima kasih. Baik, sebelum kita pergi ke semua itu, kita dengar dulu. Malaysia kosong, Oman kosong. Tak apa, Wan Manjung Enterprise update je dekat komen berapa skor. Tapi lain boleh. Akmal ke Akmal? Akmal, saya silap tulis ni. Thank you. Nantilah saya betulkan. Tak apa. SPR akan tentukan tarikh 4 April PRK Kuala Kubu baru. Baik. Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat khas PRK Kuala Kubu baru 4 April ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting termasuk hari pengundian. Setiausaha SPR Ikmaruddin Ishak berkata ia susulan pihaknya telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Selangor Lau Weng San berhubung kekosongan luar jangka DUN itu berikutan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong pada 21 hari bulan Mac yang lalu. Sebagaimana peruntukan di bawah Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor, kekosongan luar jangka hendaklah diisi dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan dan disahkan oleh SPR. Dan dijangka bahawa pengumuman berkenaan dengan tarikh pilihan raya tersebut akan berlaku pada pada 4 April nanti. Jadi 4 April pengumuman. So kalau biasanya lepas pengumuman ini dia akan ambil sedikit masa dan sebagainya. So dalam 2 minggu tempoh berkempen. So kita jangka selepas raya jugalah, selepas raya juga, okay? Untuk benda itu orang kata update berlaku. So insyaAllah harap kita semua terus menyokong dan berkemungkinan besar tuan-tuan, bukan kemungkinan besar lah, sebab tempat itu adalah tempat DAP bertanding. So insyaAllah saya akan turun sedikit sebanyak membantu rakan DAP kita di Kuala Kubu baru. Mungkin menemu rambah calon ke apa ke, adalah sikit-sikit yang kita nak perlu buat, insyaAllah. Okay. Seseorang yang belajar sains komputer dan IT tahu tujuan padu. Ia cara terbaik mengurus rakyat. Tapi orang tak faham sangat. Seperti Puat, memanglah melalak je. Kita akan tengok macam mana kegagalan Puat Zakarshi memahami isu padu ini sebenarnya. Okay. Kegagalan Puat Zakarshi memahami isu padu. Tapi saya baru tahu juga, rupanya Puat ni dulu orang PAS. Okay. Nanti saya akan ulas isu tu, jangan risau. Right. Okay. Sorry tuan-tuan, saya nak buat berita condolences dulu. Minta maaf.
Thank you Fuad Nordin. Fuad ni bukan Fuad Zakashi Ni Fuad Nordin. Okay, sebelum kita pergi ke berita selanjutnya, berita sedih anti bersih meninggal dunia. Siapa yang pergi bersih kenal anti ni lah. Kan legend anti ni. Bekas guru bahasa Inggeris NOI yang dikenali sebagai anti bersih meninggal dunia pada usia 78 tahun semalam. Okay. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dia berkata dia dimaklumkan mengenai kematian mendiang malam tadi. Saya dimaklumkan bahawa Anti N lebih dikenali sebagai anti bersih meninggal dunia. Mendiang bersama keluarganya di Australia ketika meninggal dunia. Fahmi berkata beliau sudah mengenali Anti N untuk tempoh yang lama dan sebahagian besarnya melalui anak perempuannya dan rakan keluarga yang rapat, Elaine Pedley. Katanya mereka kenal antara sesama lain dengan lebih rapat di sekitar Kuala Lumpur ketika perhimpunan termasuk bersih selama ini. Imej ini akan selama-lamanya menyelubungi semangat yang gigih dalam usaha kita mencapai Malaysia yang lebih baik. Thank you Aunty Anne. Salam takziah kepada keluarga. Tabik hormat kepada kita. Dan thank you very much for your contribution to the country. Thank you Aunty Anne. Right. Condolences juga kepada ahli keluarga. Salam takziah kepada ahli keluarga beliau. Baik. Terima kasih juga kepada semua yang sebenarnya unsung heroes yang mungkin kita tak kenal, mungkin kita kenal, mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu dalam usaha kita nak memperbaiki negara ini. Of course, kita semua manusia biasa, kita akan ada kesilapan-kesilapan, tetapi the most important thing adalah dalam kita melakukan yang terbaik, kita tak menyebabkan kerosakan itu berlaku. Bukan kita penyebab kepada kerosakan tersebut. Bukan kita yang menjadi contributor kepada kerosakan tersebut. Of course tuan-tuan, kita buat satu benda, kita rancang sesuatu, mungkin itu tidak sempurna. Dia akan ada kelemahan-kelemahan. Sebagai manusia, tidak ada yang sempurna. Tetapi sekurang-kurangnya bukan kita yang contribute, yang menyebabkan kerosakan sistem itu berlaku. Dan terkini, saya nak baca ni, Rosmah gagal cabar pelantikan Ketua Pendakwa Sri Ram dalam kes projek solar. Rosmah gagal mendapat kebenaran merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan bagi mencabar kesahihan pelantikan mendiang Gopal Sri Ram sebagai ketua pendakwa dan membatalkan perbicaraan kes rasuah berkaitan projek solar hybrid. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim menolak permohonannya dan memerintahkan beliau membayar kos RM30,000. Abang Iskandar berkata permohonan Rosmah bagi mendapat kebenaran merayu tidak memenuhi syarat ambang Seksyen 96 Akta Mahkamah. Tiada isu baru ditunjukkan yang memerlukan pertimbangan lanjut, katanya. Dua lagi hakim, Nordin Hassan dan Abdul Karim Abdul Jalil. Isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman pada 24 Jun 2022 bagi mencabar kesahihan pelantikan Sri Ram sebagai Ketua Pendakwa Raya dalam kesnya dan membatalkan perbicaraan kes rasuahnya. Beliau menamakan Peguam Negara, Kerajaan Malaysia dan Sri Ram sebagai responden. Rosmah memohon deklarasi bahawa pelantikan Sri Ram sebagai Timbalan Pendakwa Raya Kanan melalui surat pelantikan 8 Julai 2020 11 21 Mei 2021 menyalahi undang-undang. Beliau turut memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding pendakwaan dan perbicaraan penuh kes solar sehingga pembelaan menutup kesnya tidak sah serta terbatal dan beliau perlu dibebaskan daripada semua pertuduhan. Pada 30 Ogos 2023, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah dan beliau membawa perkara itu ke Mahkamah Rayuan namun ditolak. Beliau kemudiannya memfailkan permohonan itu untuk mendapat kebenaran rayuan di Mahkamah Persekutuan. Pada 1 September, Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan Rosmah bersalah dan pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hybrid dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda 970 juta. Rosmah kemudian memfailkan rayuan dan kini bebas dengan jaminan 2 juta. Sri Ram merupakan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan meninggal dunia pada usia 79 tahun. Dalam prosiding di Mahkamah Persekutuan, Rosmah diwakili Peguam Jajit Singh. Okey. Now, dalam usaha Rosmah nak overturn hukuman penjara 10 tahun dan denda disebabkan oleh projek sakau projek solar di Sarawak. Okey. Maka apa yang Rosmah lakukan adalah beliau mencabar. Sekarang ini dia cuba dengan kaedah lain lah. Samping dia merayu tu, dia merayu juga. Okey, sebelum tu kita kena faham dahulu. Dia dah dijatuhkan hukuman mati lah ni. Mati. Dia penjara ni. Minta maaf, bukan mati. Dia dah dijatuhkan hukuman penjara. Dia dah dijatuhkan hukuman penjara.
Lepas itu kenapa dia bebas pula? Okey tuan-tuan, sesiapa yang jatuhkan hukuman, Syed Saddiq pun sama, dia ada 2 kali proses rayuan. Iaitu pada mahkamah seterusnya, kalau dia start mahkamah tinggi, so mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Sekarang ini dia baru masuk ke mahkamah rayuan. Belum ada satu lagi proses nanti kalau dia masih ada dapati bersalah. Now, yang ni apa pula Ais? Yang ni dia membuat rayuan kepada pelantikan Mendiang Gopal Sri Ram. Seorang lagi yang saya sangat respect. Kalau siapa belajar undang-undang tak kenal Mendiang Gopal Sri Ram sebagai hakim yang sangat strict. Dia bukan strict, dia cara pandang dia tu lain. Dia bukan masalah strict, cara dia melihat benda, cara dia menilai kes tu sangat berlainan. Okey, tak apa, tu je lah tepi. So dia cuba nak challenge on this part. Pasal pelantikan Mendiang Gopal Sri Ram ni sebagai ketua pendakwa raya. Terima kasih Syarifuddin. Sebagai ketua pendakwa raya. So, dia masuk mahkamah tinggi kata no case, dibuang. Masuk mahkamah rayuan, ditolak. So, bila masuk balik, rayuan balik semula, mahkamah mengatakan tak ada case. Dia tak ada buat benda yang baru. They keep on repeating the same argument. So, tak boleh lah. Kan? Takkan mahkamah nak decide on benda yang tak ada apa pun, tak ada merit. So, benda itu ditolak dengan kos, maka hukuman dia kekal. Sebab kalau sekiranya diterima, berkemungkinan hukuman 10 tahun itu boleh lepas. Faham Maksudnya kalau diterima, maksudnya betul ada miscarriage of justice, tapi far-fetched lah. Benda ni terlalu jauh nak dicuba. Tapi then again, Rosmah cuba je lah kan. Rosmah cuba je, so tak ada masalah. Alright. InsyaAllah dan kita kena faham perkara ini, proses itu berlaku. Macam saya kata tadi, proses itu berlaku. Dan dalam masa yang sama, dalam kes SRC International pula kan, berlaku kepada suaminya pula. Saya kena kecilkan ni. Saya tiada kuasa dalam hal SRC International, kata bekas pengarah. Okay. Kata bekas pengarah. Okay. Bekas ahli pengarah SRC Syarul Azral Ibrahim Halmi. Seorang bekas ahli lembaga pengarah SRC International memberitahu Mahkamah Tinggi, beliau tiada kuasa dalam membuat keputusan atau menguruskan syarikat itu. Syarul berkata, ahli lembaga pengarah daripada 2011 hingga 2012 berkata, beliau dan rakan sejawat diwajibkan di bawah undang-undang dan secara amalan untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan dan arahan bekas Perdana Menteri Najib Razak di SRC International. Beliau, Najib Razak, mempunyai kuasa penuh untuk membuat semua keputusan berhubung ke arah itu. Pentadbiran dan operasi SRC International termasuk bagaimana 4 bilion kumpulan wang amanah perpesaraan di perbadanan diguna dan diagihkan. KWAP Sebagai salah seorang daripada ramai ahli lembaga pengarah, saya tiada kuasa untuk membuat sebarang keputusan berhubung 4 bilion katanya. Syarul berkata Najib yang juga Menteri Keuangan itu menyebabkan jemaah menteri meluluskan jaminan ke atas hutang 4 bilion. Perdana Menteri adalah pemegang saham tunggal SRC International dan penasihat emeritus. Saya terpaksa untuk menandatangani apa sahaja dokumen beliau dan Nik Faizal Arif Kamil, bekas CEO, arah saya tanda tangan katanya. SRC International memfailkan saman terhadap Najib dan Nik Faizal atas dakwaan bersubahat dalam melakukan pecah amanah jenayah. Saman itu asalnya turut menamakan Syarul dan bekas ahli lembaga pengarah yang lain, iaitu Ismi Ismail, Azhar Osman Khairuddin, Subuh Yassin dan Cik Abdullah atau Rashidi Cik Omar sebagai defendant bersama. SRC International kemudian menggugurkan nama mereka. Bagaimanapun, Najib memasukkan mereka sebagai pihak ketiga. Syarul juga memberitahu mahkamah bahawa Nik Faizal adalah proksi Najib dan bertindak sebagai penghubung antara Perdana Menteri dan ahli lembaga pengarah SRC International. Katanya, apa sahaja yang dikatakan oleh Nik Faizal semasa mesyuarat, pengarah disahkan dalam minit yang ditandatangan oleh Najib. Saya tidak ada sebab untuk mencurigai Nik Faizal. Okey, itu dimasukkan. Saya tidak ada apa-apa disembunyikan. Saya ulang bahawa peranan saya sebagai pengarah hanya wujud pada nama saja dan tidak secara realiti. Saya tidak bersekongkol dengan orang lain untuk memanipulasikan SRC International untuk melakukan penipuan yang menyebabkan dana syarikat digelapkan, tambah Syarul. Saya tidak ada apa-apa untuk disembunyikan dan memberikan kerjasama penuh dengan polis dan Suruhanjaya. Sebaliknya, Perdana Menteri telah disabitkan kesalahan, iaitu menggelapkan dana 42 juta SRC dan rayuannya ditolak, katanya. Okey. Right. Ini kes satu lagi. Ini kes satu lagi. Kan? Yang tadi tu kes Rosmah berkenaan dengan solar. Yang ini kes SRC International. Tak faham aku.
SRC International hari tu bukan Najib dah didapati bersalah ke? Dah kena penjara 12 tahun dengan 210 juta denda. Okey. Itu SRC International 42 juta yang dia ambil duit masuk dalam akaun dia. Betul. Yang ini adalah saman sivil daripada SRC International terhadap antaranya Najib, Nik Faizal dan juga director lain. Tapi director lain termasuklah tadi Syarul telah ditarik balik, tapi Najib letak sebagai pihak ketiga. Poinnya nak mengatakan bahawa mereka telah bersikap negligence. Ini civil mereka mereka cuai dalam melaksanakan fiduciary duty mereka, dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dalam mengendalikan wang 4 bilion duit KWAP, kumpulan wang persaraan diperbadankan itu, duit pegawai-pegawai kerajaan. Jadi perkecuaian tersebut maka nak disaman secara civil dan tuntutan baliklah, adalah dia punya tuntutan dia, saya lupa apa, tapi itu yang dia berlaku. So ini adalah saman civil kan. So dalam keadaan tersebut bila dalam keadaan tersebut, so SRC International, so mungkinkah Najib akan didapati kalah? Ya, kes ni pun dia akan kalah, cuma kuantum berapa kita tak tahu, sebab dia sudah didapati bersalah di mahkamah jenayah. So dalam kes ini mahkamah ataupun SRC dia tarik sekali. Siapa SRC dia tarik sekali? Dia tarik sekali director. Dan director ni mengatakan bahawa hakikat sebenar kami ni sebagai pengarah jadi patung saja, dia kata. Kami ni hanyalah sebagai orang yang jadi robot tukang tanda tangan je. Hakikat sebenar keputusan adalah daripada Najib sendiri. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh bekas pengarah SRC International tersebut yang sekarang ini berada dibawa ke mahkamah untuk menjadi saksi di dalam kes ini. So again saya kata tadi, itulah perkara-perkara sistem yang kita bawa, kerosakan yang berlaku sekarang ini kita nak kena tanggung semua-semua ini. So kita lah sebenarnya sebagai rakyat Malaysia kita kena faham apabila ini berlaku, kita kena tahu bagaimana sikap kita sebagai rakyat dan kenapa kita kena kembali ingat kenapa kita buat kita rasa kita nak buat perubahan dalam negara kita. Kita tahu negara kita ni sebuah negara yang sangat bagus, dengan cuaca yang sangat hebat, baik. Cuaca kita ni antara heaven dunia tau, syurga dunia kan. Dengan cuaca dia lah, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Tapi kalau tuan-tuan duduk dengan negara yang paling sejuk, tuan-tuan bersyukur tuan-tuan tinggal kat Malaysia. Serius saya cakap, tuan-tuan akan bersyukur tuan-tuan tinggal kat Malaysia. Tapi poinnya adalah sekarang ini dengan resources kita, dengan keadaan kita tak ada gempa bumi, gunung berapi semuanya, tetapi kita berada amat jauh ketinggalan berbanding negara-negara yang lain. Bukan kerana kita tak ada resources, tetapi sebab ada berlaku kebobrokan, berlaku kekacauan, berlaku perkara yang menyebabkan negara kita ni menjadi sebegini. And that is why kenapa perlu kita sedar dan lihat kembali apa yang berlaku. Saya bagi contoh tuan-tuan. Bila GST dilaksanakan pada tahun 2014, SST diimplementkan daripada 6% ke 8% baru-baru ini. Ramai bising, baik kita kembalikan GST 6% je, SST 8%. Dia tak tahu kita sebelum ini 6 naik 8, so naik 2%. Dan SST ni bukan semua, sebab dia pada servis, perkhidmatan saja, bukan kepada barang. So SST itu adalah service tax, dia bukannya sales tax. Sales tax kekal, yang bertambah adalah service tax. Dan service tax di dalam bracket atau undang-undang sales tax tak banyak senarai dia yang bertambah. So apa kesan dia setelah beberapa bulan dilaksanakan? So Perdana Menteri telah menjawab hari ini. Inflasi hanya naik 0.2% susulan cukai perkhidmatan, kata Perdana Menteri. Kenaikan kadar cukai perkhidmatan tidak memberi kesan ketara kepada inflasi dengan anggaran kenaikan sekitar 0.2%, kata Perdana Menteri. Bagaimanapun, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata kerajaan akan terus memantau kesan negatif kepada rakyat menerusi mekanisme indeks CPI yang juga digunakan di seluruh dunia. Kebimbangan kita adalah impak inflasi apabila cukai itu diperkenalkan. Kita tak nafikan bahawa ada juga kesan, tetapi setakat ini mengikut Jabatan Perangkaan, ia hanya sekitar 0.2%. Jadi dalam keadaan ini, kalau kita lihat, dalam tempoh ini, kadar inflasi Malaysia telah meningkat daripada 1.5% kepada 1.8%. Tadi 0.2, kenapa 0.8 is? Dia dikira daripada 1.6%.
Kadar inflasi Malaysia pada Februari meningkat 1.8% didorong oleh peningkatan perumahan, air, gas dan juga bahan api lain, rekreasi, sukan dan kebudayaan 1.6 dan pengangkutan 1.2. Sementara itu, kumpulan lain termasuk restoran dan perkhidmatan penginapan meningkat, kesihatan 2.2, makanan minuman 1.9 dan pendidikan 1.5%. So kalau kita tengok pada Mac ini, bahawa kenaikan 27% bagi perumahan disumbang oleh sub keutamaan iaitu bekalan air dan pelbagai perkhidmatan dengan kediaman pada 29.7%. Ini berikutan pelaksanaan pelarasan tarif air mengikut mekanisme penetapan tarif bagi kategori pengguna domestik berikut kuasa 1 Februari. Kan hari itu harga air naik kan? Di seluruh negara apa orang kata diubah ditingkatkan, termasuklah Kelantan, Kedah, termasuk Selangor dan sebagainya, semua naik. Manakala peningkatan inflasi pengangkutan disumbang oleh sub kumpulan utama pengurusan peralatan pengangkutan persendirian yang meningkat 1.3%. Baik. Tapi Is tetap juga naik. So bermasalahnya kau ni kan? Alah Is, naik juga kan, inflasi itu juga naik. Dia kata dia 1.8 kan, saya kata di dalam lingkungan 2%, sesuatu yang dianggap okey. Tetapi kalau kita nak compare, kalau macam tu baik kita buat GST je lah. Kita compare dengan GST tuan-tuan. Ini adalah laporan 2018, hasil kesan GST setelah dilaksanakan pada tahun 2014. Okey. Ini menurut bukan menurut Tony Pua, ini kesan GST pada inflasi lebih besar. Pertama sekali, sejarah pelaksanaan GST di Malaysia telah membuktikan cukai itu menyebabkan kadar inflasi negara meningkat secara mendadak. Kadar inflasi meningkat sehingga 3.1% apabila GST dilaksanakan pada 2014 berbanding 1.7 dan 2.1% pada 2012 dan 2013. Kadar inflasi telah turun pada Jun 2018, kadar inflasi turun 0.8% berbanding 1.8% pada bulan Mei 2018. So daripada situ sebenarnya kenapa GST naik terus berbanding dengan SST yang ni? Saya kata GST dia ada dua elemen, iaitu goods and service. Dan kenaikan 6% itu pada kedua-dua elemen itu, iaitu barang, sales, goods dan juga service. Tetapi SST 8%, walaupun nampak 8 tu lagi besar daripada 6, tetapi SST 8% itu hanya apply kepada service, tidak kepada barang-barang dan juga jualan. Servis tu pula, ada servis tu dah sedia memang ada 6%. Ada servis kosong naik 8. Tetapi ada servis 6%. Kemudian dia naik 8%. So dia naik 2%. Dia bukan tiba-tiba semua naik daripada kosong naik 8. Bukan. Dalam masa yang sama, kita kata servis tu pula bukan semua servis. Apa beza di antara sales tax dengan service tax? Sales tax, semua barang, semua sales ada cukai 5 ke 10%, melainkan yang dikecualikan. Tetapi service tax, semua perkhidmatan tidak ada cukai melainkan yang disenaraikan. Jadi yang disenaraikan itu sebenarnya tak banyak. Bukan semua perkhidmatan itu ada cukai. Okey? Jadi kita kena faham, disebabkan itu, maka kadar kelonjakan kepada inflasi itu tidak terlalu drastik. Dan kita tengok kadar itu 0.2%, still well below 2%, yang kerajaan cuba kawal sekarang ini dalam kadar lebih kurang 2%. Seperti mana yang kita sebut sekarang ini. So kadar sekarang ini adalah lebih kurang 1.8%. Okey, harap nampak dekat situ lah. Kalau tak nampak saya tak tahu lah kan. Habis dekat situ. Okey, bismillah. Kita bawa cerita tentang kedai KK Mart sekali lagi. Alamak, apa pula is KK Mart lagi ni? Bukan dah kena dakwa ke? Dia punya apa nama, orang tu dah kena dakwa semua. Apa cerita lagi yang KK Mart ni kan? Baik, kita cerita KK Mart tuan-tuan. KK Mart, kedai KK Mart di Perak dibaling bom petrol. Sebuah cawangan kedai serbaneka KK Mart di Bidor, Perak dibaling dengan bom petrol kira-kira pukul 5 pagi tadi. Menurut laporan China Press, bom petrol itu jatuh, namun dia jatuh di kawasan kosong depan kedai yang terletak di Jalan Moshi dan tidak meletup.
Tiada yang cedera dan pekerja KK Mart membuat laporan polis sebaik saja insiden itu berlaku. Raikan kedai serba Neka KK Mart berdepan kesaan boikot susulan penemuan stokin dengan kalimat Allah di cawangannya di Bandar Sunway. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri berkata, kejadian itu dan polis sedang mengesan pihak yang bertanggungjawab. Siasatan itu dilakukan mengikut Seksyen 427 atas kesalahan khianat yang membuat hukuman penjara tidak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Now, dalam masa sama, CCTV rakam dalang baling bom. Ni dia. Ni kereta apa ni? Kereta King ke ni? Polis mendedahkan CCTV di cawangan KK Mart Bido, Perak merakam individu yang dipercayai dalang kejadian membaling bom. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri berkata, lelaki itu dilihat kira-kira 5.35 pagi tadi di kaki 5 berhampiran kedai itu dan turun dari kereta berwarna gelap yang mempunyai pelekat syarikat penghantaran. Oh, saya rasa GRAB ni. Dilihat membaling botol kaca dipercayai mengandungi minyak tanah dan meninggalkan tempat kejadian sejurus selepas itu. Pihak polis sedang giat menyiasat suspek dan kes disiasat di bawah 427. Bagi siapa yang mengetahui kes ini atau ada maklumat, maka bolehlah hubungi polis di talian berikut. Okey, pihak polis menasihatkan orang ramai supaya tidak terlibat dengan kejadian itu. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, apa reaksi Akmal Saleh? Akmal kecam tindakan baling bom di KK Mart. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal mengecam tindakan membaling bom petrol di sebuah cawangan kedai KK Mart di Bidor, Perak. Dia berkata, tindakan melampau seperti itu tidak boleh diterima. Sudah tentu kami mengecam sekeras-kerasnya tindakan melampau itu. Katanya, Akmal baru berkata kempen boikotnya akan diteruskan, tetapi menasihati mereka yang memboikot supaya bertenang. Bertenang dan kekal boikot, bukan bakar kedai. Dilaporkan bom petrol dilemparkan pada pukul 5 pagi tadi. Nah, tuan-tuan, bila pentaksub, pelampau-pelampau agama sudah dibakar semangat mereka untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Jadi soalan kita, adakah yang membakar itu patut bertanggungjawab? Patut bertanggungjawab dalam perbuatan tersebut. So dalam kes ini, soalan kita, adakah patut Akmal Saleh sepatutnya mengambil tindakan bertanggungjawab di atas usaha untuk nak membakar sentimen kaum dan juga agama di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan ini, sehingga menimbulkan kecauan ini? Bagi saya, tidak cukup Akmal untuk mengecam tindakan tersebut. Akmal Saleh perlu mengambil inisiatif turun dan juga memohon maaf kepada KK Mart. Macam dia boleh teruskan usaha nak boikot, tetapi dia kena memohon maaf kepada KK Mart di atas tindakan dan ucapan yang membakar semangat kaum dan agama itu telah menyebabkan pihak-pihak bodoh dan tidak bertanggungjawab telah mengambil tindakan yang tidak sewajarnya, menyebabkan ada berlaku tindakan sedemikian. Tuan-tuan, kat dalam kedai itu tak semestinya orang bukan Islam. Yang kerja KK Mart ni kebanyakannya orang Melayu. Bayangkan kalau betul botol itu meletup, terbakar, yang mati dalam tu orang Islam. Kita nak kata apa? Kita nak cakap macam mana? Tak payah orang Islam lah. Kalau orang bukan Islam pun sama je. Hadis Rasulullah SAW, membunuh orang bukan Islam yang zimmi lebih besar dosa dia daripada membunuh orang Islam. Tak percaya, pergi cari hadis tu. Perbuatan ini sebenarnya kita boleh relate kepada apa, tuan-tuan? Dia macam ni. Niat Dr. Akmal Saleh ni baik. Niat dia. Kan? Tetapi niat tidak pernah menghalalkan cara. Niat dia nak mempertahankan akidah. Niat dia adalah untuk memastikan bahawa Islam itu terjaga. Baik. Kami pun begitu. Cuma kami tak ambil extreme measures sedemikian. Kami tidak mengambil tindakan yang kami tahu akan mengundang kecelakaan, akan mengundang pentaksub-pentaksub yang bodoh untuk mengambil tindakan yang akhirnya akan mencetuskan perbalahan, perkahlian, pergaduhan dan pertumpahan darah. Tuan-tuan ingat teroris itu bermula daripada mana? Teroris itu bermula mereka membaca buku-buku.
mendengar ceramah-ceramah. Penulis buku tu tak bersalah. Penceramah itu tak bersalah. Tetapi bila mereka dengar ceramah itu, kemudian mereka interpretkan. Dalam hal ini, Akmal Saleh tak salah. Dia hanya meluak-luak perasaan sebagai orang muda. Dia lahir, dia muda daripada saya. Sebagai orang muda, dia meluak-luak perasaan dia. Tetapi cara penyampaian dia itu akan ada orang-orang bodoh yang ekstrim yang akan berfikir, ini adalah seruan jihad. Kita patut langgar mereka. Kita patut musnahkan mereka. This what will happen. This is exactly apa yang saya cakap hari itu. Dalam kita agama kita pun, kita jangan melampau. Biar pihak berkuasa laksanakan tugas mereka. Dah kena dakwa pun, dah kena tangkap, dah kena dakwa pun semalam KK Mat dan juga yang sewaktu dengannya. Dah kena dakwa. What you expect to get out of this? Apa yang you expect to get? Kan? You nak expect dapat apa dalam perkara ini? Sebab itu, dalam hal ini kan, KJ, yang ni saya kena respect KJ lah, yang bab ni lah. KJ kata apa? Mesej dah sampai. KJ saran Akmal stand down berkait KK Mat. Okay. Khairi Jamaluddin menyarankan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh supaya stand down, iaitu kembali bertenang memandangkan tindakan undang-undang berhubung penemuan stokin kalimah Allah di cawangan KK Mat sedang berjalan. Khairi yang pernah menjadi Ketua Pemuda berkata, beliau faham Akmal memain peranannya sebagai pemimpin saya UMNO. Namun sampai masanya untuk stand down demi kemaslahatan umum, kebaikan umum. Akmal, you have made your point, kata Khairi. Saya risau benda ini terbawa jadi sesuatu yang mengeruhkan lagi keadaan. Exactly. Walaupun KK Mat sudah meminta maaf, kempen boykot dicetuskan oleh Akmal masih diteruskan. Saya memahami kemarahan orang Islam, jangan memainkan kalimah Allah. Tetapi sejauh mana tindakan kita? Kita kena imbangkan antara balasan yang setimpal, berpandukan pada semangat belas kasihan dan bermaruah dan juga kemaslahatan umum, katanya. So, adakah dalam kes ini kita nak kata Khairi itu liberal, Khairi itu lemah dalam hal ini? Tak. Dan wajar juga kalau sekiranya ada di kalangan pemimpin bukan Islam sendiri bersuara. Pemimpin panaskan keadaan tak boleh cuci tangan, kata MP. Ahli politik membuat kenyataan mengapi-ngapikan dalam isu KK Mat secara tidak langsung bertanggungjawab dalam insiden bom petrol dibaling di Cawangan di Perak. Menurut ahli Parlimen Bandar Kuching Kelvin Yee, ia berkata serangan seumpama ini tidak sepatutnya berlaku di Malaysia, sebuah negara yang dikatakan aman dan sederhana dengan semua kaum belajar untuk hidup secara harmoni. Keadaan ini secara tidak langsung disebabkan keadaan semasa di mana pemimpin tertentu yang memilih untuk mengapi-apikan perpecahan dan memburukkan masalah berbanding mencari penyelesaian membina. Mereka tidak boleh cuci tangan dalam perkara ini dan secara tidak langsung bertanggungjawab sehingga memburukkan keadaan dalam tahap sekarang. Tuan-tuan, since Dr. Akmal Saleh sanggup mengambil inisiatif tersebut, dalam masa yang sama dia kena bertanggungjawab dalam isu sebegini. Betul, saya setuju dengan YB Kelvin Yee, dia tidak boleh cuci tangan. Oh, saya kecam. Ya, kecam. Tetapi dalam masa yang sama, dia kena mula meredakan, dia kena mula meminta maaf kepada KK Mat dalam isu itu. Kalau dia nak boykot, itu silakan. Tetapi dalam bab ini, dia kena mula meminta maaf bagi pihak sesiapa pun. Dan dia kena keluarkan kenyataan supaya jangan lagi ada tindakan yang serupa yang melampau. Akmal Saleh, bukan Akmal Nasir. Kalau Akmal ni, aku terfikir Akmal Nasir. Akmal Saleh, anda muda lagi. You are very young in politics. Bagi saya, anda masih mentah dan green dalam memahami rencam politik. KJ ni sama umur dengan saya. Dan lagi tua tu ramai lagi lah. Kita memahami politik ni bagaimana. Nak tunggang isu ini boleh, tapi ada kaedah. Tengok macam mana cara KJ tunggang tadi. Nampak tak cara KJ tunggang tadi? Cara KJ tunggang itu bukan setakat orang Islam. Orang bukan Islam pun bersetuju dengan pandangan dia dan malah artikel itu dikongsi kepada saya oleh orang bukan Melayu. Kan? Dia kata baguslah KJ dalam kenyataan ini. Exactly. Undang-undang kita ada, mahkamah kita ada,
Biar let the justice takes its course. Biar mahkamah menentukan bagaimana hukuman dan sebagainya. Kita nak bagi kesedaran, bagilah. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bias tau dalam menimbulkan kesedaran. Tapi mungkin benda ni berlaku zaman masa tu ialah 2017 kan. Kemudian dia bukan Melayu. Dia orang Melayu, orang Islam, perempuan. A woman caught selling Allah slipper in 2017. Netizen now asking, why wasn't anyone outraged? Pemilik kedai kasut beri alasan tidak sedar. Tak sedar bahawa slipper dia ada perkataan Allah dekat situ. Kan? Dia ada perkataan Allah dekat slipper dia. Dia tak sedar. Dia dah lama dia jual slipper ni, tuan-tuan. Saya dah baca artikel ni. Dia kata lama dia dah jual slipper ni. Baru tahu, oh rupanya ada. Kan? Ini pun ada. Pada tahun 2017, dakwaan kalimah nama Allah pada slipper benar di Perak. Slipper yang tertulis kalimah Allah, Asmaul Husna, Ya Hayyun Ya Qayyum yang juga dirampas. Allah ada 99 nama yang telah dirampas dan tidak akan lanjut sedang dilakukan. Kalimah Allah Al-Hayyun Al-Qayyum dekat slipper juga. Nama Allah ni bukan setakat Allah. Kalau kita baca Asmaul Husna, ada 99 nama Allah yang kita tahu. Ada banyak lagi, tapi yang kita tahu ada 99 menurut hadis. So sekarang ni, kenapa reaksi kita pada zaman 2017 tak sama dengan reaksi kita pada tahun ini? Adakah kerana yang itu adalah bukan orang Melayu, yang ini orang bukan Melayu, therefore kita kena tunggang orang Melayu ni supaya kita bangkitkan semangat, tuan-tuan. Kita kena bawa mereka, kita ni pejuang Islam, kita ni terpaling dan terpaling. Politik itu politik lapuk lah. Kaedah politik itu adalah kaedah politik lapuk. Kalau kita benar-benar nak memenangi hati orang Melayu ni, sebenarnya bagi saya, number one-nya ekonomi. Kalau kita benar-benar nak menangkan hati orang Melayu ni, number one, kita kena majukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu sekarang ni dah letih dan penat dengan politik perkauman ni, tuan-tuan. Majoriti orang Melayu dah penat dan letih dengan politik perkauman. Yang ada nak main sentimen-sentimen ni sebilangan kecil je. Yang pelampau-pelampau dalam PAS, dalam Bersatu, even dalam UMNO pun. Even yang tak ada parti pun ada, sebilangan kecil. Majoriti dalam PAS, dalam UMNO, dalam PKR, dalam DAP, dan majoriti rakyat yang tak ada parti ni, majoriti mereka, they just want to go by. Mereka just nak teruskan kehidupan harian mereka. Mereka nak memastikan bahawa ekonomi mereka, esok aku nak makan apa? Jadi sebab itu, fokus kerajaan sekarang ini adalah untuk memastikan bahawa ekonomi rakyat berkembang. So, kita turunkan inflasi supaya kadar kenaikan barang itu tidak terlalu cepat. Kerajaan fikirkan gaji progresif next year nak laksana. Kerajaan fikirkan bagaimana nak selaraskan minyak. Orang kata subsidi antaranya di dalam minyak, supaya subsidi itu tidak bocor pergi kepada orang-orang kaya, kepada orang asing, kepada negara jiran. Tapi yang tu yang kena kecam, tuan-tuan. Sebab apa? Dia tahu benda itu akan melondeh dan menelanjangkan mereka yang terlampau kaya. Tapi tak apalah, sebab apa? Yang terlampau kaya tak perlu isi pun, dan dia takkan isi pun. Termasuk YB yang dah terlampau kaya tu tak perlu isi, sebab data anda memang ada. Yang kena isi ni orang miskin, tuan-tuan. Yang kena isi ni orang-orang miskin. Ni saya nak bagi tahu. Puan Zakarshi sekali lagi, dia pergi hentam Rafizi. Padu gagal kerana imej Rafizi yang tidak diyakini rakyat. Puan. Pengkalan data utama disifatkan gagal kerana sistem kerja komunikasi dan imej Menteri Ekonomi yang tidak diyakini rakyat, dakwa Datuk Muhammad Puan Zakarshi. Muhammad Puan berkata kerajaan Sarawak secara terbuka menyatakan kebimbangan sistem itu sekaligus meminta pendaftarannya ditangguhkan. Tak ada kena-mengena dengan imej. Kat Sarawak, orang tak ada kena-mengena dengan imej, dan Sarawak mencatatkan pendaftaran tertinggi, tuan-tuan. Setakat minggu lepas, Sarawak mencatatkan pendaftaran padu yang tertinggi. Sarawak mencatatkan pendaftaran padu yang tertinggi. Namun begitu, dia atas sebab lain. Tetapi bila dia kata gagal, sekarang ini yang sudah mendaftar dengan padu setakat hari ini, menurut laporan sudah hampir mencecah 9 juta orang. So target 50% itu insya-Allah by 31 hari bulan ini memang boleh dicapai dengan jayanya. Namun begitu kita sedih apabila Sarawak
sudah menyatakan mereka menghentikan, dan kawan-kawan kita di Sarawak termasuk di UTC dan sebagainya mengatakan tidak lagi dibuka, dah tak ada dah. Kan, UTC pendaftaran padu itu tidak dibuka. Jadi ramai yang bertanya kepada Parti Keadilan Rakyat Sarawak, ahli-ahli kami, AJK kami, so parti macam mana ni, boleh tak bantu untuk pendaftaran? Kan, boleh tak bantu untuk pendaftaran? Dia tanya. So jawapan dia, boleh tuan-tuan. Untuk makluman, kami ni kerja sendiri tanpa ada apa-apa dana daripada kerajaan. Ini inisiatif kami sebagai parti dan sebagai cabang, dan NGO kami insya-Allah akan melakukan pendaftaran padu. Pendaftaran padu akan dilaksanakan, akan dibuat di Kuching, di Petrajaya, di Kubah Ria Petrajaya. NGO kami akan melaksanakan pendaftaran padu bagi sesiapa yang belum mendaftar atau tak pandai mendaftar, boleh terus ke kawasan ke kawasan Kubah Ria untuk kita melaksanakan pada hari Sabtu dan juga hari Ahad ini. Pendaftaran padu akan ada di sana. Tolong datang, bawalah ahli keluarga dan sebagainya. Kita ada AJK kita datang melaksanakan tanggungjawab. Kita akan bawa laptop dan sebagainya untuk memastikan perkara ini berjalan dan juga membantu tuan-tuan dan puan-puan di Sarawak terutamanya. Dan saya nak share sikit apa yang dapatan sekarang ini sekadar terkini berkenaan dengan tempat-tempat kawasan yang belum lagi mendapat ataupun belum lagi di Sarawak. Ini di Sarawak saja. Saya dah data seluruh Malaysia tapi saya ambil Sarawak je lah. Yang sekarang ini kawasan yang belum lagi mendaftar padu dan berkemungkinan besar akan ketinggalan dengan padu ini. Okey, saya boleh share ini saja. Okey. Ini adalah peta heat map berkenaan dengan seluruh peta Sarawak, dan kalau kita tengok ini adalah 765 kawasan yang dikenal pasti belum mengemas kini padu di Sarawak. Ini kawasan kawasan untuk merah ni maksudnya padu tu dah mula tersebar lah, dah ada. Tetapi untuk biru ni perlukan bantuan. Ada lagi biru ni perlukan bantuan. So kalau saya tengok Kuching 85 kawasan, tak banyak dah. Bintulu 55. Contohnya saya sebut je lah, Sibu 54, Miri 47, Subis 42, Sebawah 41, Kapit 29. Yang besar adalah Kuching, Bintulu dan Sibu. Tapi Kuching 85 kawasan masih belum lagi berdaftar. Tapi kampung saya, Samariang, alhamdulillah tinggal satu saja kampung yang sudah berdaftar. Yang paling kecil adalah Pakan di Julau. Semua dah Pakan sudah, Julau tinggal 8, Asajaya 8, Saratok 9, Tanjung Manis 10, Betong 10 dan sebagainya. Darul Telang Usan dia ada. Tapi paling besar adalah di Kuching dengan 85 kawasan yang belum berdaftar. Detail dia ada ada. Saya ada detail dia. Cuma saya tak boleh tunjuklah detail tersebut kan. Tapi untuk untuk detail dia, kawasan landed property ada 319 kawasan atau 41% belum lagi mendaftar kawasan tersebut. Kalau saya nak ambil contoh, kita ambil kawasan di Kuching di Kuching, antara kawasan yang di Kuching kawasan yang belum adalah contohnya Mayang Magai Kemarau Jugah Rumah Jampung. Ini di Kuching. Ini di kawasan sorry itu di Kanawit, silap. Itu di Kanawit Courtyard Sanctuary, di Summit Condominium, Fluoride Condominium, Gala Resident, kebanyakannya kondominium dekat kawasan Kuching. Inspire Height Condominium, Jazz Suite, Viva City. Okey, kenapa? Sebab mereka beranggapan mereka tak akan dapat bantuan, so mereka tak nak update. Itu je. Kan? Bukan sebab apa pun. Mereka beranggapan, yalah, duduk kondominium ni, dia orang anggap memang dia orang tak akan dapat bantuan. Tetapi tuan-tuan, I'm just telling you, you have to register. Why? You might be surprised that you might get the subsidy. You might be surprised. Okay? Antara yang kawasan lain adalah Bandar Batu Kawah, Township, Kampung Kudil lah mak. Kampung Semilang, Sentosa Commercial, Counter, Tadika Kemas, Editor Kemas mesti ada. Batu Tujuh, kawasan Batu Tujuh pun saya dah gitu. Apa cerita tu? Banyak lagi kawasan yang saya takkan sebut kat sini lah, terlalu banyak. So senarai itu ada, tapi insya-Allah seperti mana yang saya sebut, pukul Sabtu dan Ahad ini adalah hari terakhir pendaftaran di kawasan Petrajaya sahaja, sebab tim saya tim Petrajaya di kawasan Kubah Ria,
Kubah Ria, so kita akan bermula mungkin pukul 10 pagi sehingga pukul 3 petang. Mungkinlah. Kita tengok nanti kalau ada nampak banner padu tu datang. So 29, 30, 31. 29, 30, 31 adalah hari terakhir 31, satu hari bulan dia akan tutup. So berkenaan dengan padu ini adalah satu perkara yang sangat penting dan kita harap tuan-tuan dan puan-puan terus mendaftar padu tersebut. Okay? Tak apa, Sarawak dia nak stop, itu terpulang dan hak kerajaan negeri Sarawak. Tetapi dia tak boleh menghalang kami sebagai rakyat Sarawak dan wakil federal untuk mendaftarkan rakyat yang berminat untuk mendaftar. Silakan datang. Baik. Tolong sebarkan juga pada rakan-rakan lain yang mana di Sarawak, di Kuching dan sekitarnya datang ke Kubah Ria pada hari Sabtu dan Ahad ini selama 2 hari insya-Allah. Habis cerita Dr. Mahathir pula tuan-tuan. Dr. Mahathir sasaran sebenar siasat SPRM dakwa anak. Dr. Mahathir adalah sasaran sebenar siasatan SPRM terhadap mereka dakwa kata 2 anak lelaki bekas Perdana Menteri itu. Bapa saya adalah suspek utama. Kami ada tanya, bapa saya disiasat berkenaan apa? Dan mereka tidak dapat memberikan maklumat. Yelah, buat apa nak tanya pasal bapa? Dia nak tahu kamu. Bolehkah anda bayangkan anda diminta untuk beri maklumat untuk digunakan bagi mendawak bapa anda? Kata Mohzani. Pada Januari lalu, SPRM mengarahkan Mohzani dan abangnya Merizan untuk isytiharkan antara mereka sejak 81, tahun yang sama Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kedua-dua mereka memang dikenali sebagai ahli perniagaan dan dikatakan memiliki kekayaan yang besar. SPRM menyatakan siasatan dibuat di bawah Akta Penjagaan Pengumpulan Wang Haram 2001. Suruhanjaya itu menyatakan siasatan dimulakan terhadap semua entiti yang disebut dalam laporan Pandora dan Kertas Panama. Pada masa itu, SPRM menjelaskan arahan itu adalah sebahagian daripada siasatan terhadap rekod perniagaan di luar pesisir yang didedahkan di sebuah konsortium kewartawanan, namun tidak menyatakan yang Mahathir adalah sasaran utama. SPRM menetapkan Februari lalu sebagai tarikh akhir untuk Merizan dan Mohzani membuat pengisytiharan, namun mereka memaklumkan diberi lanjutan sebanyak 2 kali. Kata mereka, usaha untuk menyediakan rekod kewangan sejak era sebelum digital tetap sesuatu yang sukar. Sekian lama Mahathir menegaskan kekayaan anak-anaknya adalah hasil kerja keras mereka dan tiada kaitan dengannya. Tuan-tuan percaya? Tuan-tuan percaya anak daddy Tuan-tuan percaya ke yang dia kaya tu bukan sebab bapak dia, tapi sebab oleh anak dia ni kerja keras. Anak dia ni yang berusaha. Tak, budak-budak macam Akmal Saleh yang lahir tahun 88 tu boleh lah nak tipu. Kan? Kami ni yang bergelumang dengan segala masalah, segala ancaman, segala desakan, segala orang kata apa, ugutan. Kita ada maklumat-maklumat itu. Saya membesar dalam zaman reformasi. Saya habiskan hidup saya dewasa saya 21 tahun. Tahun 97 umur saya 20 tahun. 98 umur saya 21 tahun. Saya hidup zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan daripada Menteri Pendidikan lagi. So kita tahu pada masa itu bagaimana saya pernah melalui zaman kegemilangan Mahathir Anwar. Minyak yang murah, ekonomi kita melonjak, kita punya bajet surplus. Saya ingat lagi masa itu. Dan saya juga dalam masa yang sama melalui zaman kemerosotan 1997. Pada masa itu saya dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara. The moment saya dapat result melanjutkan pelajaran ke luar negara pada September 1997, pada Julai, saya dapat result pada bulan Julai tahun 97, Jun Julai 1997. The moment itu kita dapat berita bahawa ekonomi kita semakin merudum dan pada masa itu kemungkinan besar bahawa pelajar tidak akan dihantar ke luar negara. Tapi nasib baiklah sponsor saya pada masa itu hantar juga ke luar negara. Alhamdulillah. Dan bila sampai ke luar negara, kita risau sebab dah ada ura-ura untuk tarik balik ni. Yang dah pergi pun kena tarik balik sebab negara tak ada duit. Tiba-tiba langkah terakhir Menteri Keuangan pada waktu itu. Apa langkah terakhir Menteri Keuangan sebelum kena pecat? Saya ingat lagi, September 97. Ialah mengumumkan bahawa kerajaan akan injek 100 juta ke dalam badan sponsor tersebut bagi memastikan pelajar-pelajar yang berada di luar negara boleh kekas terus belajar.
Sejak hari itu saya terus kata saya berterima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kala yang terakhir pun dia tetap berjasa kepada pelajar-pelajar di Malaysia pada waktu itu. Dan kita lihat hasilnya inilah. Saya lah hasilnya. Kan? Kesan terima kasih itu saya lah hasilnya antara lain. Terima kasih juga kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau tak kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tak tahulah what will happen to us. Kita memang, ini cerita betul tuan-tuan. Kami pada waktu itu ada di kalangan kawan-kawan kami tak nak pergi kelas dah. Sebab dia kata dah ada berita daripada Malaysia. Masa itu internet kan baru. Kan kita bukan ada macam social media sekarang ni tahun 97. So kita hanya harap pada utusan Malaysia je sebagai berita. So kawan-kawan saya dah packing barang, dah pergi tour Europe. Dia kata sebelum aku kena panggil balik, baik aku pergi tour Europe, tuang kelas. Tak pergi kelas. Tapi saya ingat lagi, sejak saya umur 18 tahun, 17 tahun, mak bapak saya tak pernah bagi duit dah pada saya. Tak pernah dah. Tipu. 18 ada. 19 tahun mak bapak saya tak pernah bagi duit. Ada 18 pun dia bagi sikit-sikit. Kita faham, saya adik-beradik ramai tuan-tuan. Saya ni anak pertama daripada 10 orang adik-beradik. So mak bapak saya kena tanggung adik-beradik yang kecil adik-adik saya. Semua sekolah. Semua ada belajar universiti, ada yang sekolah dan sebagainya. So saya tak harapkan duit mak bapak saya cari duit sendiri. So bila pergi overseas, memang saya tak harap 1 sen pun daripada duit mak ayah saya. Saya bekerja sebagai cleaner, saya bekerja dekat kilang, saya bekerja kutip strawberry pada masa itu. Masa weekend saya akan cari duit untuk hantar dekat kampung bagi adik-adik saya sekolah. Saya sempat merasa pergi Europe pun sebab tumpang orang. Kalau nak harap saya pergi memang tak. So pada waktu itu, cerita dia, pada waktu itu, diorang semua joli sakan lah. Dia kata, habiskanlah duit kerajaan ni, kita akan kena panggil balik. Saya fikir, no lah. Yang pertama saya kata, kalau aku habis kamu, aku mana ada duit lagi. Bukan mak bapak aku boleh hantar lah kalau aku tak ada. Yang kedua, saya berdoa. Ni saya cerita. Saya berdoa tuan-tuan. Saya doa. Pada masa itu, bukan 97, 98, 98. Kan Anwar dipecat pada September 98 kan? Yes. September, bukan 97, 98. So 97 tu saya baru nak pergi, 98 tu. Masa tu saya berdoa. Saya semayang masa tu. Kemudian saya buka ayat Quran. Saya buka ayat Quran tu. Saya buka je lah kan? Kita nak baca Quran lepas semayang kan? Kita baca. Saya ingat lagi. Saya ingat dekat mana. Saya ingat peristiwa tu jelas, vividly dalam kepala saya. Saya buka, saya terbaca satu ayat ni. Surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. La yukallifullahu nafsan. Masa tu saya betul-betul stres dengan kalau saya kena panggil balik, malulah mak bapak saya. Yalah kan, orang kampung tak pernah pergi overseas. Happy lah keluarga kan. Kalau kena panggil balik, malulah. Apalah anak kau pergi overseas tiba-tiba tak habis belajar bagi balik. Malulah. Satu. Kedua, ialah harapan orang tua sebagai anak paling sulung. Tiba-tiba ayat tu kata, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa maksud ayat tu tuan-tuan? Surah Al-Baqarah 286. Apa terjemahan ayat itu? La yukallifullahu nafsan. Tidak, Allah kata, tidak aku akan bebankan kamu melainkan dengan bebanan yang mampu kamu pikul. Maksudnya Allah tak akan bebankan kita sedetik lebih daripada apa yang kita mampu pikul. Apa saja ujian, apa saja masalah, apa saja tekanan yang kita hadapi sekarang ini, sebenarnya Allah tahu kita mampu pikul. Tetapi syarat untuk kita nak tahu itu, dia ada satu syarat. Sabar. Kita kena ada kesabaran. Sebab apa? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesukaran itu akan ada kesenangan. Dan Allah ulang balik. Dan pada setiap kesukaran itu akan ada kesenangan. Kita melalui zaman sukar kita tahun 98-99. SB datang sebagainya. Tahun 2000 lebih kita demo, kena hambat dan sebagainya. Kita melalui zaman-zaman kesukaran tersebut. Dan kita melalui zaman kesenangan kita. Allah sebut 2 kali kesenangan kan, 2018 sekali, ni 2024, 2022 sekali, 23. So kita dah bagi peluang kali kedua ni. So tugas kita sebenarnya nak memastikan bahawa kesenangan itu kita bawa dan terjemahkan dalam apa reform yang kita nak bawa selama ini. InsyaAllah. Tu yang paling penting. Jadi bila kita cerita Dr. Mahathir, jauh cerita saya. Cerita Dr. Mahathir tadi tu.
kerosakan yang dia bawa. Dan antara perkara, kalau tuan-tuan ingat, kalau saya nak cerita banyak, antara kerosakan dia adalah, kalau tuan-tuan ingat Bank Bumiputera Malaysia Berhad, ingat iklan dia? Saya dah sebut banyak kali ya. Bank Bumiputera Malaysia Berhad, bank terbesar di Asia. Memang betul pun. Bank Bumiputera Malaysia Berhad, Bank Bumiputera, antara bank yang terbesar di Asia, bank kerap. Orang kata Taiz dia jadi CIMB. CIMB ni adalah bank pesisiran, terpaksa take over. Antaranya, dan banyak bank merge pada waktu itu. Dia merge bukan sebab apa? Masalah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat inflasi sekarang tinggi, you should live tahun 97, 98, 99. Kadar mata wang, kalau USD tak di-packkan, berkemungkinan pada masa itu 5-6 ringgit boleh naik. Pound sterling, saya ingat lagi, pound sterling sekarang ini 5 ringgit, 5 ringgit lebih, 6 ringgit, dekat 6 ringgit lah. Pada masa itu 7 ke 8 ringgit. 7 ringgit constant lah. 8 ringgit pada satu hari tu, saya ingat lagi. Sebab saya hari-hari cek mata wang, sebab saya nak hantar ke bapak saya duit kat kampung. Saya boleh hantar 200 pound. Bayangkan bapak saya boleh dapat 1,400 gaji dia sebulan. Lebih daripada gaji dia sebulan tu. Lebih daripada gaji dia sebulan. Saya boleh hantar 200 pound kat bapak saya, lebih daripada gaji dia sebulan. Tahun 98, 99 masa tu. Why? Fundamental negara kita was bad. And salah satu sebab bank negara pada waktu itu dikatakan bermain forex. Tu antara dia. Panjang cerita, itu cerita lain. Kan? Alright. Habis cerita tu kat situ. Dan berkenaan dengan Wan Saiful Jana Wibawa. Mahkamah diberitahu syarikat dibantu Wan Saiful bertaraf 4 bintang. Mahkamah Session mendengar perbicaraan kes rasuah dan pengubalan wang haram Datuk Wan Saiful berhubung projek Jana Wibawa hari ini diberitahu syarikat kontraktor Nepturis Sendirian Berhad telah memperoleh penarafan 4 bintang. Penolong jurutera Siti Nur Aisyah Zainal Abidin berkata, satu surat atas nama Nepturis dikeluarkan CIDB setelah syarikat berkenaan memohon permohonan. Sistem SIMIS akan mengeluarkan nombor rujukan. Hasil semakan telah dimuat naik. Saya sahkan melihat surat skor CIDB atas nama Nepturis, katanya. Nepturis adalah sebuah syarikat yang didakwa membantu Wan Saiful bagi mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Pantai Timur secara prakelaikan yang bernilai 232 juta. Dia dapat SST sebelum prakelaikan, nanti direct kot. Di soal Siti Amirah, apakah keperluan untuk sesuatu syarikat mendapat penarapan bintang daripada pihak CIDB? Siti Nur Aisyah berkata ia untuk memberi pengiktirafan kepada kontraktor yang mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk membantu pihak pelanggan bagi kontraktor berkaliber. Mengeluarkan selanjutnya, saya sendiri berkata dalam skor pihak CIDB akan membuat penilaian berdasarkan dokumen yang dimuat naik oleh kontraktor. Nampaklah dia berkelayakan lah. Kepada soalan Perguam Amir Hamzan yang mewakili Wan Saiful sama ada skor diberikan CIDB adalah salah satu syarat membida projek, saksi menjawab ia terpulang kepada pelanggan untuk meletakkan skor adalah syarat wajib atau tidak, maksud kerajaan lah. Menurut Siti Nur Aisyah, selain menilai kemampuan dan keupayaan satu syarikat, CIDB juga akan menyemak status sebuah syarikat sama ada ia bertaraf bumi-putera atau tidak. Bagaimanapun saksi itu berkata status syarikat Nepturis tidak dinyatakan dalam Certificate of Achievement berkenaan, tetapi mungkin ia dinyatakan dalam sistem SIMIS. Namun saya tidak pasti status syarikat Nepturis kerana ia bukan dalam skop kerja saya. Saya bekerja di unit akreditasi, katanya. Alright. Dia didakwa, Wan Saiful didakwa menerima wang tunai 6,962,694.54 ringgit bagi tujuan membantu mendapat SST bagi projek bernilai 200 lebih juta bagi Nepturis, sebuah syarikat yang tidak dan bukan dimiliki oleh orang Melayu. Cina punya, tuan-tuan. Company tu Cina punya. Kan, macam ni dia, Cina punya. So, itu dalam projek Jana Wibawa tu kan. Dalam projek Jana Wibawa. Jadi bila projek Jana Wibawa tu macam tu, kita tak boleh kata apalah. So sekarang ni Wan Saiful sekarang ni didakwa, yang bestnya tuan-tuan, cerita dia yang bestnya, duit itu masuk dalam akaun. Duit itu masuk dalam akaun bank. Now, apa elemen yang perlu dibuktikan oleh pendakwa raya? Dia perlu buktikan beberapa elemen. Elemen pertama, terdapat aliran wang masuk ke dalam
akaun Wan Saiful Wan Jan. Itu yang pertama. Okay, so dia kena establishkan chain tu dulu. Kes Zahid yang pertama, VLN tu bebas kerana chain duit itu tak sampai kepada Zahid. Duit tu tak nampak Zahid dapat. That's why Zahid tidak dapati bersalah dalam kes pertama masa PN memerintah tahun 2001. Nah, dalam kes ini kalau dapat dibuktikan melalui money trail duit itu masuk ke dalam akaun Wan Saiful Wan Jan, itu baru elemen pertama. Belum tentu bersalah lagi. Elemen kedua adalah adakah Wan Saiful Wan Jan menjadi ejen, mempunyai kuasa, mempunyai orang kata mempunyai satu bentuk credibility atau kuasa lah, senang, kuasa untuk memastikan projek itu boleh berjalan ataupun boleh diterima. Syarikat itu boleh diterima projek itu. Itu elemen kedua sebenarnya. So Wan Saiful Wan Jan pada waktu itu sebagai seorang yang berada dalam kedudukan tertinggi di dalam Parti Bersatu, semestinya mempunyai pengaruh terhadap Perdana Menteri yang juga Presiden Bersatu. Dan elemen yang ketiga, walaupun ini tidak wajib, tetapi adakah Nepturis mendapat surat setuju terima SST? Kalau tiga ini berlaku, ada ketiga-tiga elemen ini, bye-bye kepada Wan Saiful Wan Jan. Okay? Bye-bye kepada Wan Saiful Wan Jan. Oh. Kan? Tuan-tuan, kan saya cerita tadi kan, kenapa kita beria-ia nak pergi lawan ni? Kenapa kita nak sangat kerajaan ni jadi kerajaan yang, negara kita ni jadi negara lebih baik? Bila sistem padu itu dibuat, kita nak mengenal pasti siapa yang miskin. Sebab kata Rafizi tadi, orang miskin ni tetap ada. Kenapa? Sebab bila kita dah identify miskin threshold dan kita dah bantu semua, threshold ini kita akan naikkan. Jadi orang yang sebelum ni tak miskin akan jadi miskin. Kita bantu lagi. Sehingga ke satu tahap, sekurang-kurangnya rakyat kita selesa. Bukan semua boleh jadi kaya, tapi selesa. Nah, itu yang dalam, bukan hadis lah, tapi dalam peristiwa di mana kita nak cari orang nak bagi zakat pun kita susah. Itu impian kita suatu hari nanti. Bukan kerana dia kaya, tapi sebab dia pun boleh bagi zakat, layak bagi zakat. Tuan-tuan, zakat fitrah jangan lupa. Kan, layak bagi zakat. Okay. Terima kasih 6, 10, 7, 8, 9,000 yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan. You are the best, tuan-tuan. Baik, semalam, habis dah cerita tu semalam, saya sebut je pasal produk yang saya minum ni. Kan Wan Saiful Wan Jan, dia nak kurus badan. Dia beli produk harga RM75,000 setahun atau $1,800 lebih kurang dalam $6,000 sebulan. Kemudian saya kata, nak makan $6,000 sebulan apa? Kemudian saya sebutlah. Saya sebutlah produk ni. Saya sekarang ni guna benda ni. Produk ni ada orang salah faham. Ni dia tanya saya, hari ni saya jelaskan. Produk ini bukan untuk menguruskan badan. Okay? Tetapi produk ini membantu perjalanan saya menurunkan berat badan. Okay, saya tak cerita. Saya ada pergi cek hari tu buat medical check up. Saya ada tanda-tanda pre-diabetic. Tak ada pre-diabetic lagi. Pre-diabetic. Okay. Gula saya normal apa semua, tetapi kalau saya tak jaga saya punya kehidupan, saya tak jaga saya punya permakanan dan sebagainya, dalam usia yang sebegini, saya berkemungkinan boleh mengarah ke arah diabetik mungkin dalam tempoh 10 tahun. Dan punca utama jantung, buah pinggang sebenarnya adalah kencing manis, diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Diabetik maksudnya kencing manis. Kencing manis bukan kencing member. Jadi saya kata untuk mengamal, saya nak beralih ke arah hidup sihat, saya tak mampulah nak beli harga $1,000, $2,000, $10,000 tu. Jadi saya search, saya terjumpa produk ini dan Alhamdulillah selepas saya punya live semalam, ramai yang respon tanya. Kan, tanya produk ini. Dan yang menariknya, owner kepada produk ini. Terima kasih Holista. Nujevity ni adalah distributekan oleh sebuah syarikat bernama Holista, yang berpangkalan di Malaysia. Dan dia ada 2 produk rupanya. Saya main beli je, tuan-tuan. Satu Nujevity Complete Plant Based, satu lagi Keto Brew. Yang saya minum ni hari ni adalah Keto Brew. Saya test je Keto Brew. Yang semalam adalah protein yang ni.
yang harga 103 ni. Yang tu saya beli semalam. Kalau nak link nak beli ni, dan hanya ada di Guardian. Saya pun tahu bukan semua farmasi, Guardian saja. Yang ini Shopee Guardian. Kalau siapa nak link ini, okay, tuan-tuan nak link ini, tuan-tuan boleh WhatsApp saya punya admin di nombor ini. Nanti saya akan bagi, saya minta admin saya bagi link yang untuk page kepada Shopee ni. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan boleh tinggalkan nama tuan-tuan kepada admin saya. Nanti admin saya akan bagi form, tuan-tuan isi, dan saya akan bagi link tersebut. So dan owner dia contact saya semalam. Dia kata terima kasih kerana promote produk kami. Dia kata dia pun rupanya tengok live saya juga. Macam saya kata, dia ada inform lah, dia tengok live saya. Kita terima kasih lah Datuk. Dia Datuk lah kan. Dan dia kata Holista ada rights untuk distribute benda ni di seluruh di seluruh ASEAN, bukan setakat Malaysia. Dan bila saya beli dekat Guardian ni, dekat Guardian saja kan. Kenapa ada gambar astronot ni? Macam saya kata semalam, bahawa produk ini dia punya bahan-bahan yang digunakan untuk astronot di luar angkasa. Ni bukan tipu, ni betul-betul. Ni bukan main-main ni. Dia dipanggil longevity, nutrition for longevity. Dan kalau kita tengok produk ni, antara yang guna, yang endorse-nya adalah, kalau kita tengok spot ni, ini pemain bola saya yang saya minat lah, Ronaldinho, bukan Ronaldo, semalam saya sebut Ronaldo. Ronaldinho dan juga Messi. Messi pun endorse produk ini, kita kata. Keto Brew dan sebagainya. Tapi kalau tengok harga ni tuan-tuan, harga dia boleh tahan jugalah, tapi tak adalah ribu-ribu. 269, 429, 129. Tetapi kalau tuan-tuan beli dekat link yang saya bagi ni saya tak dapat commission. jangan kata ini link Iswardi dapat, tak ada, endorse tak ada. Saya beli ni sebab dia ada discount ni dekat Shopee, dekat Guardian Shopee, maka boleh dapat boleh dapat harga murah. 269 jadi 215, 400 jadi 300, 129 jadi 100 je kan. Dan dalam masa sama mungkinlah dapat lebih murah kalau tuan-tuan pergi ke live Guardian 27 hari bulan Mac esok tuan-tuan, pukul 8.30 hingga 10.30 malam. Sebelum saya punya live esok 10.30 malam, pergi dekat Guardian, pergi dekat Shopee, ada live, tengok Guardian Shopee malam esok. Cuba cari yang berkaitan dengan produk ini, insya-Allah. So bagi saya nampak orang kita ni amat kurang dalam bab-bab penjaga kesihatan. Okey. Budak saya tanya tadi, ini cerita tak ada kena mula politik tapi saya nak bagi tips kat tuan-tuan. Bagaimana nak turunkan berat badan? Okey, yang pertama, jangan merokok lah. Merokok ni tuan-tuan, dia menghilangkan taste bud kita. Taste bud dan juga kita punya deria bau. Okey, kalau boleh berhentilah. Ni nasihat saya yang pertama. Ni nanti boleh ambil part ni nanti Apa amalan saya buat carnivore diet. Okey, ni untuk Kak Deng dengar Kak Deng. Carnivore diet ni macam mana? Daripada mula tarikh puasa hari tu, saya tak makan benda yang berkarbohidrat, iaitu nasi, kentang, roti, apa-apa jenis roti yang karbohidrat tu saya tak ambil langsung. Kecuali pada hari yang ke-6, maksudnya 6 atau 7 saya akan ambil sedikit karbohidrat. So saya akan makan apa? Semua protein, semua daging merah, daging putih, telur, yang tu semua boleh. Saya juga tak ambil sayur. Sayuran saya tak ambil langsung. Sebab itu kenapa yang saya minum semalam ini, yang produk saya minum semalam ni, tak ada. Yang saya minum semalam tu dia adalah plant based. So itu supplementkan nutrien saya dan dia bagi alternatif ataupun dia bagi patchment kepada kekurangan sayur saya sepanjang diet ini. Saya tak akan amalkan ni selama-lamanya. Ni macam keto diet, tapi keto ni dia kurang dia makan karbohidrat tapi kurang. Yang ni tak ada karbohidrat langsung. And of course tidak ada gula dalam minuman. Dan tuan-tuan, saya boleh kata produk ini is zero sugar. Produk ini adalah zero sugar. Dia plant protein. Dia ada dua. Kalau tengok tu produk plant protein, dia ada satu plant protein, satu lagi keto brew. Kan? Satu plant protein, satu keto brew. Yang saya tunjuk tuan-tuan semalam tu adalah plant based yang ni. Yang ni saya ambil sebab saya tak ambil sayur. Yang keto brew ni, yang ni saya tengah minum ni. Ini coffee. Yang ni adalah apa orang kata cookies lah, cream cookies. Yang ni plant based juga, complete protein. Yang ada cuma yang ni dalam sachet lah, senang. Bagi saya sachet ni senang saya nak buat. Right? Buat. Jadi kalau tuan-tuan berminat sebenarnya boleh beli sendiri. Saya tak ada commission.
Boleh sama ada scan tepi ni, kan? Scan tepi ni atau kontak Ana. Nanti saya akan bagi link kepada Ana akan hantar link bagi pada tuan-tuan perempuan beli. So bagaimana nak minum benda ni? Kalau tak ada benda ni, boleh teruskan diet tu boleh, tapi kurang bertenaga sikit lah. Saya dapati mula-mula tu saya penat juga, tapi lepas tu after a while I'm okay. So cara ni adalah pastikan bahawa lepas makan, the great thing, dia mesti diambil pada makan sahur tu. Lepas kita makan, sebelum start, maksudnya sebelum azan tu, minum, ambil ni untuk replenish kita. Sepanjang hari Alhamdulillah, saya orang kata tak terlalu tired dan tak terlalu lapar. Dan bila dah habis berbuka, saya akan makan, saya makan protein tadi, dan saya akan ambil juga untuk memastikan saya ada tenaga selepas itu. That's it. And the most important thing, bila saya tengok produk dia adalah zero sugar, tuan-tuan. Zero sugar, tapi manis. Dia kata zero sugar tak manis ke? Tak. Bukan tak manis. Takkan tak hilang lah rasa manis. Tak, dia manis tapi zero sugar. Macam mana tu? Dia ada formula dia. Saya tak tahulah. Kan, saya tanya juga owner tu, Datuk, kenapa dia zero sugar tapi manis? Kita ada benda yang kita letak dalam tu yang kita boleh claim zero sugar, tetapi you takkan hilang taste manis. Okay, habis kat situ. Saya itu saja. Saya nak share benda baik. Saya nak kita semua sihat. Pergilah cek kesihatan kita di hospital-hospital berdekatan. InsyaAllah Guardian ada jual benda ni. Tapi ada juga geng, ada admin saya beritahu, Cik Is, ada orang Johor kata Guardian Johor tak ada. Kalau Guardian Johor tak ada, nanti admin saya akan hantar link, dah bagi pun link pada dia. Boleh purchase secara online. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan, dan salam Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum.